أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Tentu ada perempuan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah kita berada pada malam yang pertama malam ini. Kita mengharapkan bahawa yang saya katakan tadi bahawa kita nak berpuasa mengambil sunnah Rasulullah SAW. Ramadan, kita berpuasa Ramadan, kita kena baca bersama dengan nuzul Quran, dengan perang Badar dan juga dengan puasa itu sendiri. Kita kena baca ketiga-tiga ini supaya Ramadan ini tidak tersasar daripada matlamat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikatakan sebagai nak jadikan orang-orang yang bertakwa, ataupun dalam bahasa yang mudah ialah jadi orang-orang yang baik. Saya nak fokus pada malam ini ya, dengan kita ambil satu apa yang dipanggil siasat Ramadan ataupun politik Ramadan. Ya, bagaimana kita lihat bahawa setiap ibadat ini dia ada siasatnya yang tersendiri. Ya, sembahyang pun ada siasatnya. Ya, dari konteks kesihatannya, dari konteks kemasyarakatannya, dari konteks sosialisasinya dan sebagainya. Di Ramadan juga dia mengatur siasatnya yang tersendiri. Ya, siasat ini ialah politik, bukan politik yang kita sebut ini. Ya, UMNO dan sebagainya tidak, tapi ialah bagaimana Ramadan dia membentuk satu situasi dari perspektif politik. Ya, pertama kita lihat bahawa Ramadan ini dia mengajar kita membina diri dulu, membina dalaman dulu. La'allakum tattaqun ini ialah mendidik manusia menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang baik. Ya, orang bukan Islam dia tak tahu tentang makna takwa ni. Yang dia tahu ialah maknanya dia mesti telus pada pemerintah, dia mesti telus. Ya, kalau dia jaga duit orang, dia mesti amanah. Jadi ini bagi orang-orang bukan Islam. Ya, tapi bagi kita orang Islam, kita silakan dengan kata-kata sebagai orang-orang yang takwa, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di antara makna takwa itu ialah rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takut dan taat ini ialah menjadi satu pelengkap pada hidup kita. Jadi maknanya siasat yang diatur di Ramadan ialah kita nak kena bina diri dulu. Ya, sebelum kita terus dalam apa-apa bidang sekalipun, dia mesti bina diri, menerusi proses dia. Proses itu ialah dia kena ada lapar, dia kena ada dahaga, dia kena ada unsur-unsur memelihara mata, telinga, ya, kemudian lidah dan sebagainya, supaya pembersihan ini menjadi satu aset yang utama, ya, sebelum dia pergi kepada perkara-perkara yang lain. Atau sampai dia nak merintah pun, dia nak perintah, nak memimpin, ya, nak mengurus dan sebagainya, dia mesti bermula daripada siasat yang dikatakan siasatul qalbi, siasat untuk membina diri kita, membina hati kita. Jadi kalau ini tak dibina dulu, dia nak jadi pemimpin tu yang dia menipu, ya, dia berbohong dan sebagainya, karena tidak dibina. Ini siasat yang diatur oleh Ramadan itu sendiri. Kemudian yang kedua ialah siasat lapar. Ya, bagaimana proses lapar, antara lapar dengan kenyang. Di tengah-tengah itu ada satu latihan yang ada pada manusia. Itu dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, faedah lapar saja pun ada hampir 8 faedah mengapa kita perlu berlapar. Cuma jangan lapar sangatlah. Lapar pada kadar yang antara waktu subuh hingga waktu maghrib. Itu lapar yang normal, lapar yang dikira oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lapar dalam konteks ini, maka manusia dia membina kekuatan jiwa dia. Ya, dia faham apa makna dia lapar. Ya,
dia faham bahawa di sana ada lagi orang-orang yang lapar, orang yang tak ada duit nak beli makanan dan sebagainya. Ya, kita masuk kampung-kampung baru ni. Ya, rupanya ada lagi orang-orang yang kelaparan. Ya, tak cukup dia nak beli beras, tak cukup dia nak beli gula dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tak menjenguk mereka. Maka bila datang Ramadan, maka di antara siasat yang ada di Ramadan ialah kita mesti bersifat al-jud, bersifat pemurah dan memberikan beras, memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang miskin, orang fuqara dan sebagainya. Ini siasat yang diatur di Ramadan untuk memberikan satu kekuatan kepada masyarakat. Ya, masyarakat kita. Ya, kita kalau kita lihat ya, dari struktur ekonomi dia, orang Islam dia takkan miskin. Tapi orang Islam jadi miskin. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa yang diatur oleh Islam tu, ya, terlihat dalam bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan kita ada baru dapat saja dari segi keuangan. Ya, Ramadan kita berpuasa dan di ujungnya kita diwajibkan untuk memberikan zakat fitrah. Kemudian bulan haji pula kita dapat pula orang bagi korban, daging korban. Kemudian ada pula orang wakaf, ada pula orang bagi sumbangan hibah, ada pula orang bagi sedekah, ya, orang bagi macam-macam lagi pemberian-pemberian yang diatur oleh Islam untuk memberikan kesenangan kepada orang-orang Islam. Cuma pada kerana dia tidak diuruskan cara yang betul, cara yang telus, maka orang Islam jadi miskin. Jadi orang Islam tak sepatutnya miskin. Sebab orang Islam ni dia kaya dengan syariat. Dia kaya dengan pemberian-pemberian. Ya, berpuluh-puluh pemberian. Fidyah pun ada, kifarah pun ada. Kemudian mukhalafah pun ada, kesalahan pun ada dan sebagainya yang dimasukkan dalam Baitul Mal. Ada wang Baitul Mal dan sebagainya. Dan inilah kebenaran orang-orang Islam untuk diagihkan kepada orang-orang yang bernama fuqara dan masakin dan sebagainya. Jadi tak mungkin orang Islam menjadi orang yang. Jadi siasat yang diatur Ramadan ialah bagaimana membina diri, bagaimana kita perlu berlapar supaya lapar ini dapat mengawal kesihatan kita. Lepas hari ini ramai orang yang sakit kerana kenyang. Ya, orang tidak sakit kerana lapar. Tak ramai orang yang mati kerana lapar di negara kita lah. Tapi ramai orang yang mati kerana kekenyangan. Ya, makan itu, makan ini, akhirnya dia mati kerana sakit jantung, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, berpunca daripada mereka ni terlalu kenyang ataupun kerana berlebihan israf dalam kita memakan. Maka Ramadan dengan siasatnya mengatur bahawa untuk 1 tahun ini kita kena kawal kesihatan kita, kawal pemakanan kita supaya di luar bulan Ramadan ini kita akan terus melaksanakan amalan yang seperti rupa juga pada bulan-bulan yang lain. Dan yang ketiganya, siasat Ramadan ini ialah siasat dipanggil dengan saya katakan tadi ialah al-jud, siasat pemurah. Ya, sikap pemurah ini perlu ditanam dalam diri kita. Kami kita ni orang kedekut. Orang kita ni kedekut. Ya, kalau nak tahu kedekut, ya, kita minta dia derma, dia tak ada, dia tak nak bagi. Pecah tayar kereta, ada dia. Dia ada dia. Dia akan cari di mana pun. Ya, tanda dia ada dia. Cuma dia sayang untuk berderma. Ya, dia sayang untuk berwakaf, dia sayang untuk nak bersedekah dan sebagainya. Kerana dia nilai dunia tu masih ada lagi dalam diri dia. Ya, sebab apa? Sebab tuan-tuan, dunia ni mengikut Luqman Hakim, dia mengatakan bahawa dia tak lagi daripada 6. Ya, satu ialah perkara yang berkaitan dengan makul. Makul ni apa yang kita makan. Orang bicara masalah makan. Ni dia bicara besok tahu Ustaz buat apa ni. Ya, kita bicara masalah makan. Kalau mengaji ni nak makan apa. Hidup manusia berfikir tentang makul, apa yang nak dimakan.
Kemudian masyru'un ialah apa yang nak diminum. Minum apa kita bertani? Jom kita pergi minum. Jom kita pergi kedai minum. Dah habis masa untuk minum. Itu persoalan dia manusia. Kata dia Luqman Hakim. Dan yang ketiga ialah dipanggil dengan masmum. Masmum ni ialah apa yang disuruh. Syur ni ialah bau-bauan. Dia habis duit untuk beli bau-bauan. Dan juga apa yang boleh dirasa gembira dan seronok dengan benda-benda yang dia bau. Kemudian yang keempat ialah apa yang disebut dengan malbus. Malbus ni ialah pakaian. Pakaian dia nama yang baik. Pakaian kawan tu je 6,000 ni. Semua ada pakaian 6,000 ni. Pakaian lain tu teruk ni. Kita bagi baju-baju yang lama ni cukup seronok. Yang mula tu 6,000. Tas tangan lagi, jam tangan lagi, ataupun beg tangan lagi. Jadi persoalan dia manusia. Manusia dia pada jangan fikir yang tu. Fikir apa nak dipakai. Dinamo apa nak dipakai. Cat apa yang nak dipakai dan sebagainya. Kemudian ialah dipanggil dengan marfuh. Yang kelima ialah manusia dia bicara masalah kenderaan. Marfuh ni tunggangan. Zaman Nabi ialah tunggangan, unta dan sebagainya. Hari ini orang bicara masalah kereta. Yang pegang kereta apa, yang pegang kereta apa, yang meska, yang apa dan sebagainya. Yang kancil ni tak main ni tuan ni. Kita main benda-benda yang rusak. Jadi orang dia jadi sombong, dia jadi pasal masalah orang bicara masalah kereta. Tunggangan. Ya, tunggangannya bukan untuk kebaikan, tapi dia lebih kepada untuk memperlihatkan keangkuhan diri dia. Dan yang keempat, yang keenam ialah apa yang ialah mampu. Mampu ni ialah nikah kahwin. Dia habis duit kerana nikah kahwin. Haji tak duit. Haji tak duit. Dan dia bicara masalah kahwin. Nak kahwin seorang lagi kan, 2 kali orang sebagainya. Ya, dan juga masalah perkara yang berkaitan dengan perkahwinan, tak selesai-selesai, tekan lagi bini dan sebagainya. Jadi manusia sampai berperang, berbunuh karena isu perkahwinan. Ini yang jatuh sebenarnya orang yang potong zakat suami dan sebagainya. Ini masalah, ceritakan masalah perkahwinan. Jadi 6 benda ini yang menjadi persoalan perbincangan manusia yang tak sudah-sudah. Kecuali kalau mereka bawa kepada konsep Ramadan itu ialah 6 ini dia bawa kepada mereka. Kemudian siasat Ramadan juga kita lihat bagaimana Ramadan meletakkan satu batu asas ialah kita hidup bersih berjuang. Ambil semangat badan. Ya, berjuang mempertahankan Islam. Tengok dengan kita di Mesir. Hari ini orang tak peduli dah demokrasi kata Mesir. Orang yang memperjuangkan demokrasi dialah yang mengkhianatkan demokrasi. Yang berlaku di Mesir, kita lihat Dr. Mursi, ya, dia bangun menegakkan demokrasi, melaksanakan berbagai-bagai agenda demokrasi dan sebagainya, tapi akhirnya ya kita ditolak. Ya, orang menolak demokrasi. Ya, orang yang berjuangkan demokrasi itu mereka yang menolak demokrasi. Ya, sebab itu kita sekarang musuh kita adalah Amerika, orang-orang kafir, orang yang sekular, orang yang liberal dan sebagainya yang menolak Islam itu sendiri. Betul kita lihat suasana yang berlaku di Mesir ini tak ubah yang berlaku di Indonesia. Kalau dulu kita kata Perak ini kita naik atas demokrasi, tapi akhirnya kita jatuh dengan rampasan. Jatuh dengan rampasan kuasa. Di Mesir pun begitu. Ya, bila Mursi naik secara demokrasi, maka akhirnya dirampas oleh tentera atas nama mereka mengatakan bahawa ini demokrasi yang ekstrim dan sebagainya. Jadi sekarang siasat Ramadan membentuk kita untuk sentiasa ada semangat jihad. Sayang pada agama kita ni, tuan. Sayang kepada Islam. Kalau kita yang tak nak mendaulatkan Islam, siapa lagi ni, tuan? Nah, orang bukan Islam dia tak ada. Mereka hanya sekadar seronok dia dengan Islam, tapi mereka takkan berjuangkan Islam. Orang kafir dan sebagainya. Walaupun kita sanjung juga kerana sebagian pada mereka ni orang yang dia rasa suka dengan Islam walaupun dia tidak beriman pada Allah SWT. Inilah yang dia siasat Ramadan. Berjihad, ya, para sahabat berjuang pada perang Badar walaupun tak cukup tenaga, tak cukup uang, tak cukup
perlengkapan dan sebagainya. Namun Nabi kata, jom kita pergi perang Badar, jom kita lawan, menang kalah lain cerita. Tak ada pula para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kita ni barang-barang tak cukup, perlengkapan tak cukup, kita tangguh dulu lah kot berperang ni. Ya, Nabi pun tak kata macam tu, para sahabat tak kata macam tu. Ya, tapi Nabi kata, jom kita terus pergi berperang, kita menentang mereka, dan kalau tidak kalahlah kita dalam perang kali ini, maka agama Allah SWT tidak akan disembah di muka bumi ini. La tu'badu fil ardh. Agama Islam tak akan disembah ataupun tak akan dinobatkan dalam negara. Jadi itulah tuan-tuan, ini siasat yang diatur. Iaitu kita kena berjihad pada Allah SWT, menentang orang-orang yang zalim. Orang yang zalim kita mesti tentang. Orang yang adil kita bersama-sama dengan mereka. Dan satu lagi siasat ialah kita lihat bahawa siasat muamalah. Bagaimana siasat Ramadan, dia mengatur kita untuk sentiasa bersama-sama dalam satu jemaah. Ya, kita berada ni solat tarawih ni, maknanya digalakkan kita sembahyang berjemaah di masjid ataupun di surau. Kenal antara satu dengan yang lain. Ya, hari Jumaat kita bertemu lagi. Bulan Ramadan kita bertemu lagi. Sembahyang jenazah kita bertemu lagi. Kenduri walimatul urus kita bertemu lagi. Maknanya orang Islam ni dia hidup dia banyak pertemuan. Kalau kita banyak pertemuan, kita tak boleh berpakat ada satu lagi, ada benda yang tak kena kepada Islam yang ada pada kita. Tuan-tuan, subuh dan mubarak. Kemudian Zuhur jumpa lagi. Hari Jumaat lagi ramai. Asar jumpa lagi. Kemudian hari Sabtu, hari Ahad berjumpa 10. Saya bukan kenduri, 10 kenduri. 10 kenduri kena pergi. Pergi jugalah, walaupun tak lawan. Ini pasal orang apa nama mundi-mundi pagi ni kena pergi juga. Maknanya berjumpaan ni. Apa yang tak jumpa? Tapi kita lah di antara orang yang berbeza. Kita lah orang yang tak mengambil kesempatan daripada pertemuan. Hari raya bertemu lagi. Sebab tu berkat Ramadan ni ramai orang yang mereka ada satu keberkatan yang Allah berikan bahawa mereka rasa untuk datang bersama-sama solat tarawih. Dan Nabi SAW menggalakkan supaya solat tarawih buat di masjid ataupun di surau. Dua pada awal saja yang Nabi ada kalanya Nabi semayang di rumah, takut-takut nanti mereka mengatakan bahawa tarawih itu menjadi satu solat yang wajib. Maka Nabi tak datang buat ketiga. Maka zaman kita ni tak timbul lagi lah, nak datang sekejap duduk rumah nanti misalnya pasal apa hantar semayang ikut sudah salah, takut nanti jadi wajib pula. Tak timbul dah zaman kita sekarang, sebab kita pun dah faham dari segi hukum. Jadi siasat Ramadan mengatur kita jadi orang yang bersaudara, kenal antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita datang ke surau, orang tak kenal, kita tak berkenal, ada benda yang kita tak kenal ni. Setiap orang, ya, maknanya dari segi komunikasi, ya, kita kenal satu malam setidaknya seorang yang kita tak kenal. Kita tegur dia, datang di mana, apa khabar, kerja di mana dan sebagainya. Kurang-kurangnya seorang kita ambil supaya kita dapat berkenalan dengan dia. Kalau 5 malam, 6 malam, 7 malam sampailah seterusnya, sudah tentu kita akan menjadi orang-orang yang mesra, orang-orang yang dapat. Ini siasat dari sudut siasatnya. Bagaimana Ramadan mengatur dalaman kita, luaran kita, komunikasi kita, hubungan kita dengan orang, hubungan kita dengan Allah SWT, dan bentuknya ialah Aidilfitri. Kita datang beramai-ramai, ada khutbah pula tu, ada khutbah hari raya, sembahyang hari raya, sunat dibuat di padang, buat di padang orang ramai. Bila orang ramai kita dapat bersatu padu antara satu dengan yang lain. Tetapi kita pula yang lemah, kita yang bersoban, kita yang sembahyang sampai hitam dari ini, dia tak ada beza antara yang benar dan yang tak benar. Orang Cina
yang tak baca Quran, yang tak semayang, mereka pula yang faham makna benar dengan tak benar, makna yang batil dengan yang tak batil, yang zalim dengan tak zalim. Mereka pula yang boleh membezakan antara dua benda ni. Yang orang Islam pula yang dia cukup kaya dengan sifat-sifat kejumpaannya, ruang-ruang takwanya dia ada, tapi akhirnya dia tidak memiliki kesempatan daripada ibadat yang dilakukan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, marilah kita mengambil ibadat bukan sekadar ritual dia, ya, sembahyang ni tunduk bangun, puasa sekadar lapar dan dahaga, pergi haji ni sekadar orang kata pakai sorban, ya, naik sorban. Tapi lebih daripada itu ialah kita memperkayakan dalaman kita dan kita ambil apa makna maza yakni ansyami di Ramadan. Apa makna aku berpuasa dalam bulan Ramadan, puasa yang dituntut oleh Allah SWT, puasa yang boleh memberikan kekuatan. Ya, kalau orang pergi haji, kalau 5 juta orang pergi haji, ya, dia balik ke Malaysia, maka 5 juta itu akan menjadi orang yang baik. Ya, kalau 10 juta orang yang berpuasa Ramadan, selepas Ramadan, kalau benar-benar dia berpuasa, dia akan menjadi orang yang baik. Negara Malaysia tak akan ada lagi orang mencuri. Mereka yang nak mencuri itu orang kafir, tapi yang mencuri ini orang Melayu pula. Ya, orang Melayu lah yang mencuri dan sebagainya. Sebab apa? Sebab roh Ramadan itu tidak menjelma selepas itu, roh semayang tidak menjelma selepas itu, roh haji tidak menjelma selepas itu. Jadi mudah-mudahan kita mohon pada Allah SWT, ya Allah berikan kekuatan dalaman kita. Kita dah dalaman kita ni dah semakin kurang kerana kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak bermunajat, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, kita tak qiyam dan sebagainya. Inilah masa untuk kita melatih untuk qiyam dan sebagainya supaya kita dapat melangsungkan sunnahnya selepas dalam bulan Ramadan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah.